Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid cikgu semua. Jadi cikgu harap awak semua sihat walafiat hari ini dan diharap kita dapat meneruskan pembelajaran seterusnya pada hari ini. Sebenarnya hari ini adalah kesinambungan sebelum cuti sekolah hari itu. Okay, sebelum cuti sekolah kita ada buat tentang ulasan. Okey, jadi hari ini adalah kesinambungannya. Jadi latihan video yang teknik sushi sebelum ni awak boleh rujuk dalam laman sesawang cikgu. Okey, jadi ingat balik, imbas kembali apa itu teknik sushi. Okey, dan hari ini kita kukuhkan lagi apa yang kita dah belajar dengan membuat latihan. Okey, kita akan buat ulasan pada hari ini. Okey, sebelum itu kita perlu membaca arahan terlebih dahulu. Rajah di bawah menunjukkan kebaikan menggunakan pengangkutan awam. Tulis ulasan tentang rajah tersebut dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, ada kesilapan ejaan di sini. Okey, bukan ulusan tapi ulasan. Okey, betul kan? Okey, baik. Jadi telah dinyatakan di sini ada gambar pengangkutan awam, ada LRT, ferry, taksi, bas. Ini LRT jugalah. Okey, jadi kebaikan pengangkutan awam telah pun dinyatakan di sini. Okey, jadi kalau ikut teknik sushi, cikgu tulis kat sini. Sushi. Okey, dah ada. Okey, sebab dah ada kat sini. 1, 2, 3, 4. Dah ada. Okey, sekarang masalahnya tak ada lagi. Okey, jadi ini tugas kita lah untuk mencari tersirat, idea tersirat. Idea tersirat dia dah bagi. Idea tersirat tak ada lagi. Okey, bila tak ada, kita perlu kenal pastilah apa dia. Okey, jadi ini dia yang dinyatakan kebaikan pengangkutan awam. Okey, pertama dapat menjimatkan masa dan wang. Masa dapat dijimatkan, wang pun dapat dijimatkan. Okey, bila masa dan wang dapat dijimatkan, apa yang berlaku? Boleh sampai lebih awal di tempat kerja, kan? Okey, lepas tu wang boleh digunakan untuk perkara lain. Okey, jadi kita boleh nyatakan di sini. Cikgu tulis kat bahagian atas lah sebab tak ada ruang di bawah. Okey, sampai awal. Okey, wang yang ada tu kita boleh buat apa? Boleh bersedekah, kan? Okey. Lepas tu yang kedua, mengurangkan pencemaran udara. Okey, bila pencemaran udara tidak berlaku sebab tak banyak kenderaan, sebab semua orang guna pengangkutan awam. Jadi asap kenderaan dah kurang lah sebab tak ramai yang pandu kereta sendiri, gunakan kenderaan sendiri, jadi asap telah berkurangan. Jadi apa berlaku? Apa kesannya kepada kita? Dapat mengurangkan pencemaran udara, betul. Jadi dulu awak pernah ingat tak kita pernah mengalami jerebu? Jadi bila dah tak ada, dah pencemaran udara kurang, jerebu pun tak ada lah. Okey. Jadi mengelakkan masalah jerebu. Okey, yang seterusnya mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, jadi yang ini boleh sampai awal tadilah. Okey, sampai awal ke destinasi. Tak ada lagi orang yang sampai lewat disebabkan kesesakan lalu lintas, terutama di Kuala Lumpur, kan. Okey, yang terakhir menjamin keselamatan pengguna. Okey, maknanya keselamatan pengguna terjamin. Okey, jadi apa yang berlaku? Bagaimana dengan kadar kemalangan? Kadar kemalangan berkurangan. Okey? Baik, jadi kita dah ada dah
Suh dah ada, si dah ada. Okey, tersurat, tersirat dah ada. Okey, seperti yang cikgu pernah ingatkan kepada kamu, 50 hingga 80 patah perkataan, tak payah risau sangat. Okey, yang penting awak ikut kaedah suh si. Okey, mesti ada tersurat, tersirat, guna kaedah jadual yang pasdak semua tu. Jadi tak perlu risau tentang, tak perlu nak kira pun berapa patah perkataan. Okey, cuma jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek lah. Okey, janji menepati apa yang perlu ada. Okey, baik, jadi bila dah ada susi tadi dah ada, jadi bolehlah kita gunakan maklumat, kita gunakan jadual ini. Okey, jadi P ialah pendahuluan. Okey, pendahuluan. Okey, cara paling senang cikgu kata kita boleh ambil pendahuluan, gunakan ayat dalam soalan. Okey, ataupun awak boleh terangkan secara umum. Okey, tentang isu ini. Isunya tentang pengangkutan awam. Okey, jadi kalau awak tak boleh nak fikir penerangan dia, awak boleh ambil dekat sini. Raja menunjukkan kebaikan menggunakan pengangkutan awam. Okey, jadi ambil yang itu saja. Yang di bawah di atas ni tak payah ambil. Okey, jadi awak pun tulis Raja menunjukkan kebaikan. Raja menunjukkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan menggunakan pengangkutan awam. Okey. Lepas tu kita akan guna kaedah pasdak lah. Antaranya apa? Selain itu, di samping itu, akhir sekali kesimpulan. Jadi kita nyatakanlah apa kebaikannya. Okey, jadi sekarang kita nak cerita tentang kebaikan pengangkutan awam. Jadi kita tak bolehlah guna kita. Kita ni kita yang kena buat kan. Jadi kita nak terangkan tentang pengangkutan awam. Okey, antaranya menjimatkan masa. Jadi tak perlu letak ni. Dia boleh potong. Okey, antaranya yang pertama menjimatkan masa dan wang. Ni su. Jadi kena ingat dulu cikgu pernah beritahu sini letak tersurat, tersirat ataupun tersirat, tersurat. Tak kisahlah. Jadi dua tempat ni adalah untuk isi tersurat dan tersirat. Ini adalah perkataan-perkataan yang boleh guna untuk menggabungkan tersurat, isi tersurat dan tersirat. Okey, jadi antaranya yang pertama menjimatkan masa dan wang. Okey. Ataupun kalau awak nak guna kita, boleh juga. Okey. Tapi tak boleh guna perlu. Okey, kita kena tukar kita dapat menjimatkan masa dan wang. Okey. Dapat menjimatkan, antaranya kita dapat menjimatkan masa dan wang sekaligus. Okay, kita boleh ambil yang ni. Sekaligus membolehkan kita menggunakan wang untuk bersedekah, kan? Selalu kalau letak duit cukup-cukup je, bagi alasan tak boleh nak bersedekah sebab nak bayar duit minyak dan sebagainya. Okey. Sebab bila guna pengangkutan awam dia lebih murah daripada membayar untuk minyak petrol, untuk membayar tol. Okey. Baik, yang kedua. Kita tengok dekat sini. Yang kedua, mengurangkan pencemaran
udara, mengelakkan masalah jerebu. Kita selain itu boleh guna kita, tapi kita patut tu tak boleh. Kita boleh mengurangkan pencemaran udara. Kita boleh mengurangkan pencemaran udara. Okey, sekaligus, guna sekaligus juga. Sekaligus dapat mengelakkan masalah jerebu. Okey. Baik, yang ketiga. Tengok yang ketiga kat sini. Okey, yang ketiga mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey. Baik. Jadi, di samping itu kita guna dapat pula. Kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kesesakan lalu lintas. Okey. Sekaligus, apa dia? Berkaitan dengan masa tadi kan. Sekaligus dapat menjimatkan masa. Dapat menjimatkan masa. Okey, yang terakhir, menjamin keselamatan pengguna kadar kemalangan berkurangan. Okey, akhir sekali, katalah tak nak guna kita tu, akhir sekali, keselamatan pengguna, kan keselamatan pengguna tadi kan, akhir sekali, keselamatan pengguna terjamin. Okey. Okey, kerana kita ambil kerana pula. Okey, kerana kadar kemalangan dapat dikurangkan. Okey, sebab dah kurang dah kenderaan atas jalan. Okey. Jadi kadar kemalangan pun berkurang. Bila banyak kenderaan atas jalan raya, lebih banyak sebenarnya risiko untuk berlaku kemalangan. Okey, jadi yang terakhir kita buat kesimpulan. Okey, jadi cikgu pernah beritahu tentang kesimpulan yang boleh guna lebih kurang sama sahaja. Kesimpulannya, okey, apa pendapat awak tentang pengangkutan awam ni? Kesimpulannya, pengangkutan awam baik ke buruk? Baiklah kan? Pengangkutan awam memberi banyak kebaikan kepada pengguna. Okey. Baik, bila dah ada maklumat ni dalam jadual, kita dah bolehlah tulis yang lengkap. Okey. Kita ambil balik daripada jadual. Jadual ni tak payah tulis dalam ruang jawapan sebab ini sekadar membantu awak. Jadi ambil balik maklumat ni. Okey, rajah menunjukkan. Jadi awak ambil sahaja maklumat semua ini, masukkan dalam ruangan jawapan. Okey, awak perhatikan betul-betul. Mungkin awak boleh letakkan di mana-mana.
Okey, supaya senang untuk awak masukkan dalam buku dekat sini. Okey. Pastikan tulis hari, tarikh, tajuk. Tajuk kena tulis. Okay, lepas tu barulah awak mula menulis. Okay, bila nak tulis, mula di bahagian tepi dahulu. Perenggan pertama tak perlu jarakkan. Okay, jadi awak pun tulis pendahuluan. Rujuk balik dalam jadual tadi. Raja menunjukkan kebaikan menggunakan pengangkutan tak muat, letak tanda sempang, pengangkutan awam. Okey, nokta. Okey, cukup. Yang itu untuk pendahuluan saja. Lepas tu sambung. Antaranya, jarak sikitlah dari tepi ya. Mungkin awak boleh letak 1 jari. Antaranya, kita dapat menjimatkan masa dan wang sekaligus dapat membantu orang lain dengan bersedekah. Okey, bersedekah dan membantu orang lain. Kita dapat menjimatkan masa dan wang sekaligus dapat membantu orang lain dengan bersedekah dan menyumbangkan tenaga. Ataupun bersedekah dalam bentuk wang atau masa. Bersedekah dalam bentuk wang dan masa. Okey. Ada orang dia tak berkemampuan, dia berikan masa dia untuk membantulah dalam bentuk wang dan masa. Okey. Baik, yang berikutnya selain itu. Ni semua kita rujuk kepada jadual tadi ya. Bukannya cikgu pandai buat sendiri je terus tulis, tak, berpandukan jadual tadi. Selain itu kita boleh mengurangkan pencemaran udara sekaligus dapat
dapat mengelakkan masalah cerebu. Okey? Cerebu. Okey. Awak mesti tertanya-tanya. Cerebu betul ke cikgu cerebu macam tu kan? Okey, kalau tak pasti ejaan, masuklah dalam kamus kita. Okey, cerebu betul tak? Cerebu. Betul. Kabut yang bercampur debu. Okey. Baik. Jangan risau. Kita ada semua secara maya. Tak perlu nak silap banyak-banyak kan? Okey. Kita sambung. Okey. Di samping itu, masih lagi dalam perenggan yang sama. Di samping itu, kita dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Okey, sekaligus dapat sekaligus patutnya jarak kan. Sekaligus dapat menjimatkan masa. Okey, yang ni pun kena jarak lah ni. Cikgu pun dah tersilap dah ni. Sekaligus dia mesti jarak, dia tak boleh rapat. Dia dua perkataan. Sekali satu perkataan, gus satu perkataan. Okey, jadi awak betulkan. Sekali. Okey, lepas tu jarak, gus. Okey, ada lagi tak? Ini lagi satu kat bawah ni. Sekali. Okey, gus tu jauh sikit. Okey. Baik. Okey, menjimatkan masa. Okey, kita sambung. Akhir sekali. Keselamatan pengguna. Lebih terjamin. Okey, kerana kadar kemalangan dapat dikurangkan. Okey, lepas tu kita gunakan perenggan baharu untuk penutup, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pengangkutan awam memberi banyak, tak muat lah, turun bawah lah,
memberi banyak kebaikan kepada pengguna. Okey, baik. Jadi siap satu ulasan. Okey, jadi harap ni dapat membantu awak lah. Okey, bagaimana cikgu boleh tulis ulasan ni berdasarkan jadual ini? Macam mana cikgu boleh isi jadual ini berdasarkan maklumat di sini? Okey, harap ini dapat membantu anda. Terima kasih.